Assalamualaikum. Jom kita belajar sirah. Tajuk kita pada hari ini ialah Saidina Umar Al-Khattab. Saidina Umar Al-Khattab. Siapakah Saidina Umar Al-Khattab? Nama sebenar Saidina Umar ialah Umar bin Al-Khattab bin Nufail. Nama ibu Saidina Umar ialah Hantamah binti Hashim. Saidina Umar dilahirkan di Mekah. Saidina Umar meninggal dunia di Madinah kerana ditikam oleh Abu Lu'luh ketika menjadi imam solat. Akhlak sebelum Islam Jahiliyah. Akhlak Saidina Umar sebelum Islam Jahiliyah yang pertama, berpegang kuat dengan adat resam jahiliyah. Yang kedua, penentang risalah Islam. Akhlak Saidina Umar selepas memeluk Islam. Pertama, Saidina Umar seorang yang berani, tegas dan taat dalam menegakkan Islam. Kedua, Saidina Umar bertanggungjawab dalam pemerintahannya. Ketiga, Saidina Umar seorang yang kreatif dan berfikiran terbuka. Jom kita lihat bagaimanakah Saidina Umar Al-Khattab memeluk Islam. Saidina Umar Al-Khattab memeluk Islam apabila mendapat berita adiknya Fatimah dan suaminya telah memeluk agama Islam. Kemudian, Saidina Umar terus pergi. Kemudian terdengar suara adiknya membaca ayat suci Al-Quran. Saidina Umar terus masuk dan marah. Mendengar suara Umar, suami Fatimah menyembunyikan lembaran Al-Quran yang mereka baca dengan cepat. Setelah ditanya, mereka mengaku memeluk agama Islam. Saidina Umar bertambah marah. Kemudian, Saidina Umar merampas lembaran ayat Al-Quran dan membaca. Saidina Umar memeluk suami Fatimah sambil bertanyakan mengenai Rasulullah dan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Saidina Umar dibawa untuk berjumpa Rasulullah SAW di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam untuk memeluk agama Islam. Saidina Umar memeluk agama Islam semasa umur 27 tahun. Jom kita lihat kesan Saidina Umar memeluk Islam. Pertama, Islam semakin disegani dan digeruni. Kedua, mendorong umat Islam yang lain bersifat berani. Ketiga, memberi keyakinan kepada umat Islam untuk menampilkan diri sebagai penganut Islam. Keempat, kekuatan umat Islam semakin bertambah. Bagaimanakah peristiwa hijrah Saidina Umar ke Madinah? Saidina Umar menunjukkan keberanian dalam peristiwa hijrah ke Madinah. Saidina Umar keluar untuk berhijrah ke Madinah dengan membawa pedang dan panah sambil memberitahu penghijrahannya kepada pemimpin Quraisy yang berada di Kaabah. Orang Quraisy tidak ada yang berani menghalang penghijrahan Saidina Umar.
Seterusnya, kita lihat pelantikan sebagai khalifah kedua. Saidina Umar dikenali sebagai penasihat yang tepat dan ikhlas. Saidina Umar menjadi penasihat pada zaman pemerintahan beliau sebagai khalifah Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar sangat mengenali dan mengetahui Saidina Umar mempunyai tokoh sebagai seorang pemimpin negara. Kemudian Saidina Abu Bakar telah berwasiat agar Saidina Umar menggantikannya sebagai khalifah. Semasa Saidina Umar menjadi pemimpin, Saidina Umar seorang yang adil dan sentiasa bersifat kasih sayang serta mengambil berat hal rakyat dan negara. Saidina Umar berusaha membuka dan meluaskan daerah Islam hingga ke Farsi, Rom, Mesir dan lain-lain. Saidina Umar juga telah menubuhkan dan membentuk beberapa jabatan kerajaan, antaranya Dewan Mesyuarat, membahagikan wilayah pentadbiran dan melantik gubernur di setiap wilayah, membayar gaji pegawai, membina terusan, membuka bandar baharu, Baitul Mal dan membentuk takwim hijrah. Apakah pengorbanan dan pelibatan Saidina Umar? Saidina Umar satu-satunya sahabat yang paling banyak terlibat dalam peperangan bersama Rasulullah SAW. Saidina Umar menyerahkan separuh daripada harta kekayaannya untuk kepentingan Islam. Saidina Umar menjadi penasihat semasa pemerintahan Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Pengajaran yang kita dapat daripada kisah Saidina Umar ialah: pertama, pemimpin Islam mestilah berwibawa, bertanggungjawab serta adil dalam pemerintahan. Sebagai seorang pemimpin, kita mestilah mempunyai akhlak yang terpuji. Antaranya berwibawa, bertanggungjawab dan adil. Kedua, pemimpin yang berjaya haruslah berfikiran kreatif dan terbuka. Seorang pemimpin mestilah seorang pemimpin yang bijak, kreatif dan berfikiran terbuka. Ketiga, jihad merupakan asas penting. Apa itu jihad? Jihad itu adalah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam menjalankan tanggungjawab yang diberi. Keempat, umat Islam digalakkan berhijrah disebabkan urusan kebaikan. Kita digalakkan untuk berhijrah dalam urusan kebaikan seperti menyampaikan dakwah dan lain-lain. Kelima, kita hendaklah berusaha menegakkan kebenaran dan menghapuskan kesesatan. Keenam, setiap orang harus pandai membahagikan masa dalam apa jua urusan, tak kira urusan duniawi ataupun ukhrawi, seperti dalam surah Al-As yang menceritakan berkenaan dengan masa. Setakat ini sahaja pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kita dapat ambil pengajaran daripada kisah Saidina Umar Al-Khattab. Terima kasih semua.